Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku satu amalan yang mudah, yang ringan, tetapi boleh menyelamatkan aku daripada api neraka dan memasukkan aku ke dalam syurga." Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kepada Muaz, "Basahilah lidahmu dengan zikrullah, dengan menyebut kalimah la ilaha illallah." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang dihormati, yang dikasihi Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan izin Allah dapatlah lagi sama-sama kita berada di dalam rumahnya. Mudah-mudahan duduk kita dalam rumah Allah mendapat keberkatan, mendapat rahmat dan nikmat dan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menampunkan segala dosa-dosa kita, menerima segala amal ibadah kita, menjauhkan diri kita daripada azab kubur dan azab api neraka Jahannam, dan menempatkan diri kita di hari akhirat kelak bersama dengan para anbiya, para syuhada, para orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang sentiasa mendapat naungan aras Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk memasuki syurganya dan menikmati nikmat syurga Allah, di mana nikmat yang paling besar, yang paling mulia di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat dapat melihat Allah dan nikmat dapat berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala tanpa memerlukan juru bahasa. Inilah nikmat yang dinanti-nantikan oleh sekalian para penghuni syurga Allah. Jadi mudah-mudahan kita semua yang ada di dalam masjid pada ketika ini, sahabat-sahabat kita yang mengikuti kuliah secara dalam talian, mudah-mudahan dipertemukan semula oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak di dalam syurganya. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berada di dalam majlis ilmu seumpama berada di taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah di hari akhirat kelak di dalam syurganya.
Jadi alhamdulillah, sementara kita menantikan masuknya salat fardhu isya, kita duduk seketika dalam majlis ilmu dalam kuliah maghrib bulanan, pengajian kitab Sakaratul Maut. Kita masih pada bab yang ke-7, yakni bab sesungguhnya kamu tetap datang kepada kami pada hari akhirat dalam keadaan bersendirian. Qala muallim rahimahullahu ta'ala, dan berkata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengurniakan rahmat dan nikmat kepada ulama yang mengarangkan kitab, kepada yang mendengarnya. Mudah-mudahan kita semua dapat mengambil iktibar, mengambil pengajaran daripada apa yang dituliskan oleh ulama di dalam kitabnya yang bersumberkan daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam serta hujah para ulama. Ibnu Abi Ad-Dunya rahimahullahu ta'ala menceritakan satu kisah di dalam kitab Al-Mutaddarin, yakni tentang seorang peniaga yang kaya raya yang akan meninggal dunia. Maka ramailah orang yang ada di sekelilingnya mengajarkan kalimah la ilaha illallah, namun dia tidak mahu mengucapkannya. Dia hanya berkata, berapakah hasil 5 darab 6. Kalimah tersebut selalu diulang-ulang sampailah dia meninggal dunia. Nak ceritanya bahawa inilah akibat orang sewaktu hidupnya kerana dunia berada di dalam hatinya, sehinggalah di saat kematian pun masih lagi memikirkan harta dunia dan kekayaan. Apabila orang ajarkan dia tentang kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia mengulangi apa hak yang dia nak tentang harta dunia dan sebagainya. Dia lupa kepada kalimah la ilaha illallah. Sewaktu hidupnya dia lupa kepada kalimah la ilaha illallah. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Al-Quran, yusabbitullahu allazina amanu biqawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yusilullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Wahai orang-orang yang beriman, Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu di dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Dan Allah Ta'ala menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat apa yang dia kehendaki. Surah Ibrahim ayat 27. Kerana kalau atas dunia hari ini kita sering melafazkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka pada penghujung hayat kita ni esok-esok Allah Ta'ala akan mempermudahkan sebutan tersebut. Kerana apa? Manusia apabila berada dalam keadaan sakarat, seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullahu ta'ala, ditahqiqkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang berada dalam keadaan sakarat seumpama orang yang berada dalam keadaan kelemasan. Apa sahaja yang terlintas di telinganya itulah dia akan pegang. Itulah yang akan dia pegang, dia akan bawa. Maka sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu ziarah orang yang berada dalam keadaan sakarat, maka talqinkan di telinganya dengan kalimah tahlil, yakni kalimah la ilaha illallah.
Nabi suruh hajar kalimah la ilaha illallah kepada orang yang berada dalam keadaan sakarat. Tak kiralah dia tu siapa dia sekalipun, orang kaya ke, orang miskin ke, orang ada jawatan ke, tak ada jawatan ke, orang bandar ke, orang kampung ke, tak kira siapa dia sekalipun. Ajar dia kalimah la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya dia mengakhiri hidupnya dengan kalimah la ilaha illallah. Kerana itulah kunci untuk mendapat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbalik kepada kalimah la ilaha illallah ni, Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu berperang dengan musuh-musuh Allah, dengan kafir Quraisy, kerana kalimah la ilaha illallah. Peperangan di antara akidah dan kekufuran. Umat Islam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tercetusnya peperangan pertama di zaman Rasulullah dalam bulan Ramadan tahun kedua Hijrah, kerana kalimah la ilaha illallah. Peperangan yang masyhur yang dinamakan Badar Al-Kubra, peperangan yang menentukan di antara akidah umat Islam dan juga kekufuran. Sebabnya jika berlaku kekalahan kepada pasukan tentera Islam pada peperangan tersebut, maka orang Islam akan terus dibantai oleh musuh-musuh Allah. Maka sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah supaya diberi kemenangan kepada umat Islam. Sehinggalah Allah Subhanahu wa ta'ala menghantar bantuan tentera daripada langit yang diketuai oleh malaikat Jibril alaihi salam. Pasukan darat diketuai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu peperangan di antara akidah dan kekufuran. Kerana kalimah la ilaha illallah, dan diteruskan pula selepas kewafatan Nabi. Peperangan itu semuanya kerana kalimah la ilaha illallah. Maka sebab itulah kita hari ini kena rajin biasakan lidah kita ni sebut kalimah tersebut. Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada aku satu amalan yang mudah, yang ringan, tetapi boleh menyelamatkan aku daripada api neraka dan memasukkan aku ke dalam syurga." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jawab kepada Muaz, "Basahilah lidahmu dengan zikrullah, dengan menyebut kalimah la ilaha illallah." Kita hari ini kena biasakan. Sebab apa? Kita berada di zaman fitnah. Maka sebab itulah kata ulama Profesor Buya Abu Hamka, ulama Indonesia, apa dia kata? Jika orang di zaman sekarang ni, zaman teknologi hari ni lah, mati boleh mengucap, itu adalah sesuatu yang pelik. Zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'in, zaman imam pak mazhab, jika ada yang mati tak boleh mengucap, itu sesuatu yang pelik. Sebab apa? Zaman tu celak mata buka Quran, celak mata buka hadis, ngaji agama. Tapi kalau ada yang meninggal dunia tak boleh melafazkan kalimah la ilaha illallah, itu adalah sesuatu yang pelik. Berbalik kepada zaman kita hari ini,
Kalau ada orang yang mati boleh melafazkan kalimah la ilaha illallah, itu sesuatu yang pelik. Sebab apa? Sebab zaman kita hari ni celak mata buka telefon, tengok media sosial dulu. Nah, tengok apa hal yang nak kena tipu hari ni, macam-macam lah. Nah, dia berbeza dengan zaman dahulu. Nah, baik. Maka sebab itulah kita ni kena sentiasa basahkan lidah kita ni. Nah, kena biasakan sebut la ilaha illallah. Sebab Nabi kata barang siapa yang membiasakan dirinya menyebut kalimah la ilaha illallah, maka di akhir hidupnya, di saat berada dalam keadaan sakarat, Allah Ta'ala akan mudahkan lidahnya untuk melafazkan kalimah tersebut. Sebab manusia yang berada dalam keadaan sakarat, lidahnya akan menjadi kelu, jadi kerah nak menyebut kalimah tersebut. Tak kira siapa dia sekalipun. Jangan kita ni rasa malu dan segan kalau kita pergi ziarah seorang orang yang alim nak meninggal dunia, kita ajarkan dia kalimah la ilaha illallah. Tu nak mati tu ulama, nak mati tu tok guru, ustaz, tok imam. Nah, maka wajib ajar juga kalimah la ilaha illallah. Kadang-kadang kita ni jadi mari sifat malu, dokan nak ajar juga, tok guru tu kan, ulama tu kan, ustaz tu kan, dokan tak boleh mengucap, jangan. Sebab Nabi kata dah, manusia yang berada dalam keadaan sakarat, lidahnya akan menjadi kelu. Nah, lidah dia jadi kelu, jadi kerah nak sebut. Nah, kerana ketika itulah juga iblis memainkan peranan. Nah, iblis main peranan supaya orang ni mati tak boleh mengucap, kerana boleh jadi pengikut dia di dalam api neraka Jahannam. Nah, baik. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai saudaraku seakidah, seagama, sesungguhnya di antara perkara yang amat menyedihkan kita adalah membuang masa untuk melakukan hal yang sia-sia, sama ada ketika masih muda dahulu maupun ketika telah dewasa. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa ankum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahawa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami, yakni kembalikan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia ni bukan main-main. Dah, Allah Ta'ala nak uji kita sejak daripada terciptanya Nabi Adam alaihi salam. Sebab kita ni liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Ta'ala nak uji siapa di antara kita ni yang baik amalan dia. Nabi Adam pun walaupun duduk dalam syurga pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah sebab apa? Sebab iblis pun duduk dalam syurga juga. Jadi oleh kerana iblis ni asalnya di antara malaikat hak yang paling alim di kalangan para malaikat. Iblis ni. Di antara malaikat yang paling alim mengalahkan Jibril adalah iblis. Sebelum dihalau keluar daripada syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi iblis ni dia hasut lah. Setelah dihalau dia hasut Nabi Adam dengan isterinya supaya hasut Nabi Adam lu makan buah hal yang dilarang. Sebab tu kita ni jiwa kita ni biasanya mendengar hasutan-hasutan. Tertewas Nabi Adam alaihi salam memakan buah yang dilarang. Sehinggalah
dikeluarkan daripada syurga turun ke muka bumi ni. Maka berjaya satu perkara yang dibuat oleh iblis laknatullah. Sehinggalah manusia sekalipun kita hari ni, di saat kita nak mati sekalipun, iblis akan main peranan nak menghasut manusia ni supaya jadi pengikut dia di dalam api neraka Jahannam. Bayangkan neraka itu ditunjukkan di hadapan mata kita tak kala kita nak mati tu adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga ditayangkan sebagai neraka. Kita semua ni akan alami. Sebab apa? Kata Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, di saat manusia berada dalam keadaan sakarat, mata dan telinganya dibukakan hijab, Allah Ta'ala tayangkan kembali apa hak yang kita buat, dan iblis pada ketika itulah iblis tayangkan juga di hadapan mata kita. Ini adalah syurga, ini adalah neraka. Hak syurga itu neraka, hak neraka itu syurga. Jadi kalau iman kita ni lemah, kita ni akan terikut hak mana. Sebab tu saya sebut dalam beberapa siri kuliah hak yang lepas-lepas dah lah. Jalan menuju kepada neraka lebih mudah daripada surga hari ni, dalam keadaan dunia kita hari ni. Jalan menuju ke neraka lebih senang daripada jalan menuju ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab tak ada siapa pun yang nak marah. Marah pun dia langgar juga. Ikut mu nak menjoget ke, nak menalak, melompat macam anak beruk atas-atas sekali pun. Siapa nak marah, bahkan digalakkan, beri lesen, beri permit, menyanyi lamu sampai pukul 12 tengah malam sekali pun. Tu kata jalan menuju ke neraka lebih mudah. Tapi jalan menuju ke surga, apabila kita ni nak buat kebaikan, nak ajak orang mari solat berjemaah, ada orang komplain tau. Ada tengah yang berlaku di mana, di Johor baru ni. Salat subuh berjemaah seramai 12,000 orang. Tu pun ada orang komplain. Tu bukan sebab apa tu, sebab ada sarapan pagi. Tu yang ramai tu sampai 12,000 orang. Dia kata jalan ke syurga ni payah hari ni. 12,000 orang tuan-tuan semayang subuh. Lepas tu adalah orang Melayu Islam kita kau bukan sebab apa tu, sebab disediakan sarapan. Tu yang ramai tu lagi. Macam-macam lah dia kata. Tu kata masalah hati manusia gini. Tak boleh tengok orang nak buat benda baik, akan ada sentiasa yang halang. Kita kena ingat, kubur sentiasa berkata-kata, celakalah bagi orang yang menghalang-halangi orang lain daripada mendekati rumah Allah. Celakalah bagi orang yang meninggalkan kitab-kitab Allah. Celakalah bagi orang yang menghalang-halangi daripada orang lain nak buat kebaikan. Kubur kata orang tu mati lagi, orang tu tak mati lagi, tapi kubur sudah sumpah. Kita ni janganlah sampai kubur itu bersumpah ke atas diri kita ni. Kalau kita halang orang nak buat benda baik, sebab kadang-kadang berlaku dalam masyarakat kita. Mu jangan gilah dengar kuliah ustaz tu. Kalau mugi aku potong elang sudah. Kubur bersumpah. Celaka bagi orang yang menghalang-halangi daripada orang lain nak buat kebaikan. Orang yang tukar halang tu mati lagi, tak mati lagi, tapi telah disumpah oleh kubur. Kubur sedang sedia menanti untuk menazab orang yang menghalang kerja orang lain mendekati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.
Kerana ada dua nikmat terbesar yang sering disia-siakan oleh kebanyakan manusia, iaitu nikmat sihat dan nikmat waktu kosong. Kita biasa tengah sihat ni banyak melakukan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Sedangkan waktu sihatlah untuk kita mengumpul segala amalan, untuk kita mengumpul segala ibadah kita, untuk kita bawa sebagai bekalan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu kosonglah sepatutnya kita gunakan untuk kita zikrullah, untuk kita baca Quran, melakukan benda-benda bermanfaat yang mendatangkan sebagai pahala bagi diri kita. Tapi kita gunakan waktu yang kosong itu melakukan perkara yang sia-sia, maka ia jadi satu kerugian yang amat besar. Dua nikmat yang disia-siakan oleh manusia hari ini. Kerana berapa ramai orang yang bertubuh sihat dan tidak ada kesibukan, tetapi dia mahu menggunakan kesempatan yang sangat berharga itu untuk beribadah, berzikir dan membaca Al-Quran. Kita waktu kosong buat kenapa waktu kosong? Waktu terluang. Bagi orang-orang pencin, K-pop, patutnya surau masjid dia adakan kelas K-pop, kelas pengajian orang pencin. Sebab biasanya orang pencin lah baru nak dekat pada surau masjid tu. Bukan keseluruhan lah. Bukan semua. Ada hak yang jenis lagu tu. Dia pencin barulah dia ingat tika sejadah. Baru tahu reti pakai kain pekat, baru tahu reti nak pakai kopiah. Masa dalam bertugas payah. Payah sebab apa? Macam-macam halangan lah. Oleh majikan ke, oleh bos macam-macam lah halangan. Patutnya kita gunakanlah waktu yang kosong tu untuk kita beribadah kepada Allah, berzikir. Zikir tak kira waktu mana sekalipun dipersilakan, tak ada menjadi masalah. Jangan duk berzikir dalam tandas sudah. Gunakan masa kita untuk berzikir, membaca Al-Quran. Tak kira waktu mana sekalipun. Waktu yang terbaik untuk kita baca Al-Quran 2/3 malam. Bangun di tengah malam pukul 2:30 pagi ke pukul 3 pagi ke, baca Al-Quran. Waktu itu adalah waktu paling mustajab kita baca Al-Quran. Sebab apa? Waktu itu tak kala orang tengah tidur dan kita boleh memahami apa ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita memahami apa kehendak ayat Allah. Saidina Umar radhiyallahu anhu, dia baca Quran. Saidina Umar ni kalau Nabi ajar satu-satu surah ke dia, dia baca, Saidina Umar ni akan baca sehinggalah dia memahami betul-betul ayat tersebut, barulah alih kepada surah yang lain. Selagi tak fahami ayat tersebut, dia tidak akan alih, mana tak baca surah yang lain. Dia tak akan minta Nabi ajar surah yang lain. Tu Saidina Umar, orang yang keras. Tapi bila berhadapan di malam hari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Saidina Umar ni menangis. Keras-keras dia pun menangis juga. Baik. Iman Az-Zahabi dan juga Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala menceritakan daripada pelbagai sanad bahawa Imam Ahmad bin Hanbal dan juga merupakan pemimpin Ahlussunnah wal Jamaah selalu mengerjakan salat dalam sehari semalam sebanyak 300 rakaat. Mana semayang sunat sehari semalam. Imam Ahmad bin Hanbal. Daripada pelbagai sanad lah yang disebut oleh Imam Az-Zahabi, daripada Imam Ibn Katsir, Imam Ahmad ni semayang sunat 300 rakaat semalam, sehari semalam. Bukan 24 jam, maknanya
Ada waktu-waktu tertentu mungkin barangkali lepas solat maghrib berapa rakaat dia buat. Nah, di antara waktu isyak nak menantikan subuh berapa rakaat dia buat. Maka dihimpunkan keseluruhannya 300 rakaat. Nah, macam bapa wali perempuan. Siapa dia? Ainul Mardiyah dengan Rabi'atu Adawiyah. Nah, Rabi'atu Adawiyah satu malam 300 rakaat semayang sunat. Ainul Mardiyah satu malam 2 rakaat. Tapi rakaat yang pertama 15 juzuk, rakaat yang kedua 15 juzuk. Kita bangun juga. Nah, rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat yang kedua qul a'udzu birabbin nas. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tarik selimut, tidur semula. Kenapalah janji asalkan dia bangun. Mana dia merintih bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah. Sebab Nabi kata apa? Nabi kata apabila kamu berhajat akan sesuatu, maka tunaikanlah 2 rakaat. Bangun di tengah malam. Apa kita nak minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Minta dalam sembahyang. Dalam keadaan umur kita hari ni. Nah, ada yang jubli perak, ada yang jubli mah. Nah, jubli gangsa je tak ada. Jubli gangsa mungkin 40 tahun ke bawah tu. Nah, masuk jubli perak, jubli mah. Nah, beberapa siri lah tu. Nah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya minta pada waktu solat. Sujud yang terakhir. Biasa kita sujud ni baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali terus bangun. Dalam hadis Bukhari dan Muslim disebut sunat selepas subhana rabbiyal a'la wa bihamdi bacalah subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikatu warruh. Tuan-tuan boleh buka hadis Bukhari dan Muslim. Saya petik ni daripada kuliah Datuk Ustaz Samsuri. Apabila dia sebut, saya buka. Oh, memang betul ada. Nah, amalan. Nah, sebab apa? Datuk Samsuri kata lagu tu. Sebab dalam keadaan umur kita hari ni, nak buat benda lain payah dah. Nah, dulu semayang sunat 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Tengok dalam hadis Nabi kata apa? Barang siapa yang melakukan 4 rakaat sebelum sembahyang zuhur dan 4 rakaat selepas sembahyang zuhur, nah, maka Allah Ta'ala bukakan pintu syurga baginya. Masuklah mana-mana pintu syurga yang dia kehendaki. Maksudnya itu amalan-amalan. Nah, pada peringkat umur kita ni. Nah, sebab sahabat tanya Nabi, ya Rasulullah, kami ni orang miskin. Nak sedekah duit tak ada. Nah, nak kata nak beri kekuatan tenaga pun tak ada. Ada tak satu amalan yang mudah supaya kami boleh buat dan orang kaya tak tahu amalan tersebut? Baik, kita berhenti seketika. 50 minit sehari lah. Maka Nabi kata, mari aku ajarkan kamu satu amalan yang mudah supaya kamu boleh amalkan dan kamu mendahului daripada orang-orang kaya yang masuk ke dalam surga dahulu daripada dia. Sahabat tanya, amalan apa ya Rasulullah? Buat 4 rakaat solat sunat sebelum waktu zuhur dan 4 rakaat solat sunat selepas sembahyang zuhur. Tak mudah dah amalan tu, mudah lah. Sebab Nabi begitu kerana orang miskin mari ngadu kepada Rasulullah. Dalam miskin tua lah tu, tak mampu dah, nak kata nak kerja, nak sedekah, nak buat kerja-kerja berat, payah dah, nak cari pahala. Nabi pun beri amalan tersebut. Dah, maka kita cek dalam hadis Bukhari, dalam Imam Nawawi, dalam kitab Al-Azkar memang ada disebut. Baik, kita berhenti seketika beri laluan azan. Muslimin muslimat, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Khalid bin Ma'dan bertasbih dalam sehari semalam sebanyak 100,000 kali.
seorang ulama ahli zikir, 100,000 kali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh nak buat, boleh sebenarnya, cuma atas kita je malas dengan rajin. Zikir ni pun tak nanti nak kena duduk atas tikar sejadah. Tengah bawa kereta boleh berzikir, tengah naik motosikal pun boleh berzikir, dalam perjalanan balik ke kampung bawa kereta boleh juga berzikir. Di antara zikir itu juga kalau kita dalam perjalanan boleh menyelamatkan kita dalam perjalanan. Boleh menyelamatkan kita dalam perjalanan. Kalau jalan sampai 8 jam duduk atas kereta, tambah-tambah pula kalau musim raya sampai 24 jam pun kena. Kita pernah sekali bukan 24 jam, 28 jam atas kereta. 28 jam. Siapa-siapa setengah jam nak buka puasa. Bukan sehari semalam kau boleh tidur dalam kereta terus tu lagu tu. Perjalanan daripada Kuala Lumpur balik ke utara. 28 jam duduk atas kereta. Jeng punya pasal. Maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala menyelamatkan kita ni dalam perjalanan sebab kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berserah kepada Allah. Zikir. Kemudian juga disebut dalam kitab Syiar A'lan An-Nubala. Di dalam tu ada disebut ibadah-ibadah ulama-ulama terdahulu. Baik ulama salah maupun ulama khalaf. Bagaimana para ulama terdahulu memanfaatkan masa sebaik mungkin mereka hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kerja boleh zikir tak? Boleh. Kerja pejabat ke, kerja kapung ke, boleh berzikir sebab zikir ni tak nanti berlafaz. Dalam hati pun kita boleh sebut subhanallah, 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 Allahu akbar, Allah la ilaha illallah, boleh. Jangan dikiralah berapa jumlah tu. Sebut setakat mana hak yang mampu kita boleh buat setiap hari. Tak wajib sampai 100,000, tak wajib sampai 70,000. Sebab itulah kalau ada sebahagian ulama duk sebut, ulama bukan ulama lah, tak ada sebut dalam hadis pun tak ada sebut sebenarnya, tak ada pun riwayat. Cuma digembar-gemburkan oleh ustaz-ustaz kita ni, barang siapa yang berzikir satu hari satu malam 70,000 kali, maka dia mendapat ganjaran begini, begitu begini, macam-macam lah dia punya cerita. Tak ada pun disebut dalam mana-mana hadis sekalipun. Siapa yang berzikir 50 kali, dia dapatlah pahala sebanyak dia berzikir 50 kali. Siapa yang berzikir 100 kali, dia dapatlah pahala seperti mana dia berzikir 100 kali. Siapa yang berzikir 200,000 kali sehari sekali pun, dia dapatlah pahala sebanyak 200,000 hak yang dia berzikir. Jangan kita pula pergi letak belakang barang siapa yang berzikir satu hari 100,000 kali, maka dia mendapat rezeki ganjaran begitu. Tak ada disebut dalam mana hadis sekalipun. Apa hal yang Nabi sebut, apa dia? Basahilah lidahmu dengan zikrullah. Berapa kali? Nabi tak sebut pun berapa kali. Tak ada asal. Orang kita ni je mandang-mandang buat. Orang kita ni pandai-pandai buat pula dah. Padahal tak ada asal pun. Jangan kita ni berdusta atas nama Nabi. Sebab Nabi pesan awal-awal dah 1400 tahun dulu lah. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka dia telah menempah tempat di dalam api neraka Jahannam. Orang kita hari ni, dia nampak benda mari hak amalan seperti nampak baik, dia kait selalu dengan Nabi kata, padahal Nabi tak kata pun. Dia kata Nabi kata, padahal Nabi tak suruh pun. Orang kata Nabi buat ni, tak suruh, Nabi tak suruh pun. Mana berdusta atas nama Nabi. Jadi ramailah orang kita ni sedang menempah tiket api neraka Jahannam kerana berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang akhirnya kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, bertaubatlah pada waktu pagi dan bertaubatlah pada waktu siang kepada Allah,
sebab kamu tidak akan terlepas daripada perbuatan dosa kepadanya. Kita ni adalah manusia pendosa. Kadang-kadang kita melakukan dosa tanpa kita sedar. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, aku amat membenci maksiat, terkadang aku pun turut melakukannya. Maksudnya apa? Kita benci kepada maksiat, tapi terkadang kita buat juga maksiat. Dah bawa motosikal, bawa motor ke bawa kereta saya kira lah, berhenti, tengok orang melintas dengan keadaan pakaian yang mendedahkan aurat dan sebagainya. Lepas tu kalau jalan dekat nak kejang mata, tepuh tiang api. Nak tengok segera tengok, segeralah beristighfar memohon keampunan Allah. Lepas tu mulalah dia kata, kena tengok ustaz, tak tengok barang baik, tengok kan berdosa. Sudah. Mana selepas tengok tu dosa tanpa kita sedar, beristighfar memohon keampunan Allah. Dok pusing kat orang ubah, tengok pula ada muslimat ke wanita ke yang dadah aurat tepi jalan, tak sedar 3-4 kali duk orang ubah tu tak jumpa cari jalan keluar. Itu masalah hati. Mana buat dosa dah, dosa tanpa kita sedar. Maka bertaubatlah, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan muslimin muslimat para pendengar yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apabila kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala nanti, kita mendapat rahmat, nikmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Cukuplah sekadar tu tuan-tuan muslimin muslimat para pendengar yang dirahmati oleh Allah. Jadi insya-Allah kita bertemu pada bulan yang akan datang dalam pengajian kitab Sakaratul Maut, masih pada bab yang ke-7. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma jam'ana haza jam'al marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.